bercakap mengenai sampai, ya. Oleh kerana orang sufi bila mereka berbicara tentang Allah, mereka sering menggambarkan bahawa mereka berjalan menuju pada Allah. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim syuqqah. Kalaulah perjalanan itu mudah sampai dan dekat, pasti ramai orang akan sampai kepada Allah. Tapi oleh kerana perjalanan itu jauh dan juga sukar, jadi tamthilan ataupun perumpamaan menuju pada Allah itu sering digambarkan dalam bentuk perjalanan. Dan perjalanan itu digambarkan dengan susah dan sukar. Jadi oleh kerana perjalanan itu susah dan sukar, maka beberapa perkara diperlukan. Antaranya ialah teman dalam perjalanan, antaranya berbicara mengenai halangan-halangan dalam perjalanan, antaranya berbicara juga mengenai bekal dalam perjalanan dan sebagainya lah. Jadi bagi merealisasikan cerita-cerita ataupun teori-teori berkait dengan perjalanan itu, maka orang-orang sufi sering mewujudkan keadaan perjalanan tadi. Maka sebab itu kalau kita baca manaqib ataupun baca latar belakang orang sufi, kita akan dapati mereka banyak mengembara dari satu tempat ke satu tempat, dari satu guru ke satu guru. Sama ada pengembaraan itu berlaku dalam bentuk ziarah ataupun pengembaraan itu berlaku dalam bentuk mencari ilmu, maka mereka sering menggambarkan perjalanan mereka itu dengan fisabilillah. Itu selari dengan firman Allah, sesiapa yang keluar ke jalan Allah dengan tujuan untuk berada ataupun mendapat pahala daripada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjari mereka. Jadi tuan-tuan, cerita pasal ataupun penggunaan perkataan perjalanan itu kerap diungkap-ungkap dalam pengajian tasawuf. Dan oleh kerana ungkapan itu sering disebut-sebut, dan syekh-syekh sufi pun menggunakan perjalanan tadi sebagai satu proses untuk mendidik diri mereka dan juga anak-anak murid mereka, maka lama-kelamaan wujudlah satu keadaan dalam diri orang sufi seolah-olah menuju pada Allah itu mesti dibentuk dalam bentuk perjalanan tadi. Sama jugalah bila Allah Subhanahu Wa Taala ingin membawa baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dia, Allah SWT boleh je bawa Nabi tu macam lift Star Trek itu, terung sampai tu selalu kan. Tapi oleh kerana Allah SWT nak tunjuk pada kita bahawa nak mari jumpa aku tu ada travel, ada perjalanan, journey, maka berlakulah pada malam Isra' Mi'raj itu baginda sallallahu alaihi wasallam bermusafir panjang dan ditemani oleh Jibril, dan sepanjang perjalanan itu baginda sallallahu alaihi wasallam melihat berbagai perkara. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan betapa pentingnya wujudnya keadaan bermusafir tadi bagi orang sufi, maka sesuatu kegembiraan yang begitu ketara ataupun sesuatu perkara yang dinanti-nantikan oleh orang sufi ialah wusul. Usul tu maksudnya sampai. Kan berjalan tu benda yang paling gembiranya ialah sampailah. Jadi penderitaan yang dilalui oleh mereka-mereka yang bermusafir itu akan dilupai apabila mereka telah sampai ke destinasi. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, orang sufi mempunyai pelbagai pendekatan. Mereka mempunyai pelbagai cara bagaimana untuk menjadikan perjalanan itu adalah suatu perjalanan yang menarik sehingga sampai ke
destinasi tadi. Jadi oleh kerana perkataan sampai itu adalah suatu perkara yang diharap-harapkan, maka mereka sering menggambarkan bahawa orang yang sampai itu diberi nama dengan berbagai nama yang menggambarkan tidak sama orang yang sampai dengan orang berbicara mengenai kesampaian. Ada pepatah Arab menyebut tasma' bil ma'adi khairum min antara. Kamu mendengar keindahan satu kampung Ma'adi di Mesir itu lebih baik daripada kamu tengok. Maksudnya kadang-kadang bila orang bercerita kepada kita, maka ada orang tu dia pandai bercerita sehingga kita rasa tempat yang kita nak pergi itu cukup menarik. Tapi sampai-sampai kita kecewa sangat. Misalnya bila kita tengok cerita Korea, kita rasa semua orang makan makanan Korea tu akan kurus dan cantik. Jadi semua nak pergi ke pulau pulau Yudu apa benda yang winter sonata tu ya. Sampai-sampai kat sana tiketnya tempoh untuk seminggu, lepas hari terus nak balik. Ya, macam-macam lah begitu. Jadi akhirnya keluarlah satu ungkapan, mendengar tentang sesuatu itu lebih menarik daripada sampai ke satu tempat. Itu mengenai promosi pelancongan. Tapi ada satu bentuk pula di mana seseorang itu tidak mampu untuk mengungkap, mungkin dia tak pandai nak mengungkap, tetapi dia cuba mengungkap, maka kadang-kadang ungkapan itu tidak mampu untuk menggambarkan bahawa tempat yang akan sampai itu jauh lebih baik, iaitu Allah, iaitu syurga dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, apabila orang sufi berbicara tentang perjalanan dan kemuncak nikmat daripada perjalanan itu sampai, dan sampai itu memberi suatu kegembiraan sehingga orang-orang yang melalui kesukaran sepanjang perjalanan itu akan melupakan segala penat lelah kerana mereka dah sampai tadi. Dan erti gembiranya sampai ni tuan-tuan boleh tanya orang-orang Kelantan yang kerap balik Kelantan musim raya. Cuba tanya, mereka mampu mengungkap betapa gembiranya setelah 24 jam tu. Bila sampai tu tuan-tuan, hilang rasa letih itu. Jadi saya nak ungkap banyak-banyak pun saya taklah sekerap orang Kelantan yang begitu cintakan negerinya. Dia balik tiap-tiap raya Cina dia balik, raya India dia balik, raya Kristian dia balik, raya dia balik, raya Kelantan dia balik, keputeraan Sultan Kelantan. Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, tanya dia lah apa makna gembiranya sampai itu. Jadi boleh makan nasi kerabu di ketereh tu, hilang semua penat itu kan tuan-tuan. Okey tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang perjalanan dan kita bercakap tentang sampai, maka orang sufi menggunakan perkataan sampai itu kepada orang-orang yang mereka pandang tinggi. Misalnya kepada syekh, kepada wali Allah, kepada arif billah. Jadi orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang begitu tahu tentang Allah, antara istilah yang mereka beri pada orang ini ialah al-wasil. Maksudnya orang yang sapadah. Jadi orang yang dah sampai kepada Allah dalam satu proses usaha yang panjang, kata dia, orang ni dia tak sama dengan orang yang masih berdikit-dikit dalam perjalanan yang belum sampai. Apa yang mereka tahu adalah daripada akhbar, iaitu orang cerita. Macam ada duit lah tuan-tuan ya. Orang yang khayal ada duit 1 juta tak sama dengan orang ada duit 1 juta. Saya tengok orang yang ada duit 1 juta kat masjid ni, saya tahu dia pakai baju selekeh, dia pitih dia banyak tuan-tuan. Hak tak ada duit tu telefon ada sampai 3 tuan-tuan. Jadi dia tak sama antara orang yang teringin nak ada duit dengan orang tu hak ada duit ya. Dia tak sama tuan-tuan. Ambo yang tahu orang mari masjid pakai baju buruk tu ada duit masa mani urai banjir.
Bila Masjid Urai banjir teruk tu, adalah ramai Tan Sri, Datuk Sri yang ada pitih banyak tu, dia bagi duit kat saya 10,000, 10,000, banyaklah dapat kat 80,000. Macamlah saya ni kerajaan ke apa, saya pun tak tahu, tapi bagilah duit tu pada orang Masjid Urai untuk bantunya. Yang bawa duit kat saya tu ialah orang yang segok-segok. Saya duk ingat itu Tan Sri nya. Jadi saya pun terima kasih Tan Sri, terima kasih. Jadi dia pun itu. Lepas tu bila sudah selesai banjir tu, saya pun tulislah surat terima kasih sikit. Jadi pergi carilah yang handsome-handsome tu, yang muda-muda tu. Saya pun, Tan Sri, ada sikit surat terima kasih. Yang telefon ada 3, baju kacing sampai ke tekuk tu kan. Saya kata terima kasih Tan Sri. Dia kata saya bukan Tan Sri, saya driver ya, Tan Sri waktu tu. Jadi lepas tu saya tengok semua hok pakai selekeh tu Tan Sri belakang. Hok ni Tan Sri. Jadi lepas pada tu saya pun tengoklah hok mana salah dengan saya pakai kain cat gajah tu, mesti pitih banyak tu contoh ya. Yang pakai semak-semak tu yalah baru nak sipai pitih agaknya kot ya. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, orang yang ada duit dan dia milik duit itu, dia punya hidup, dia punya feeling tak sama dengan orang yang berangan-angan nak ada duit tadi. Jadi perkara yang sama juga, orang yang sampai kepada Allah, pastinya wataknya, cara hidupnya dan sebagainya tak sama dengan orang yang masih berjalan-jalan nak menuju pada Allah. Apabila dia bercerita tentang Allah, sumber ceritanya itu adalah saya dengar, saya dengar, saya dengar, saya dengar. Jadi saya dengar tu mungkin dia dengar dari Rasulullah, mungkin dia dengar daripada Al-Quran, mungkin dia dengar daripada cerita-cerita orang yang telah sampai tadi. Jadi sekarang dapatlah kita lihat ya, ada 2 senario. Ada 2 kelompok manusia. Satu kelompok manusia yang masih berdekit-dekit berjalan menuju pada Allah, yang ada satu lagi manusia yang sudah sampai. Jadi tuan-tuan, apabila begitu, orang sufi ni tuan-tuan, apabila mereka berfikir, tuan-tuan kena tahu ya, dia punya kerangka fikir orang sufi ni. Ini saya lah yang buat kesimpulan sepanjang duk belajar tasawuf ni. Orang sufi ni dia ada 4 dimensi apabila dia melihat sesuatu perkara. Jadi bila tuan-tuan boleh faham dia punya frame dia berfikir itu, maka tuan-tuan tak akan pelik dia punya dindong-dindong dia berfikir itu. Okey tuan-tuan, kalau kita buat katalah satu benda yang nak dibincangkan itu, kita labelkan dia dengan X. Jadi X tadi tuan-tuan dilihat oleh orang tasawuf dengan 3, 4 atau 5 dimensi. Jadi apabila sebut 4 atau 5 dimensi, bila tuan-tuan tengok satu benda sebagai tanda tuan-tuan ni belajar tasawuf, tuan-tuan akan tengok 4 atau 5 tu jugalah. Sebab orang tasawuf mereka claim mereka itu melihat sesuatu dengan 2 mata. Dan sepatutnya begitulah kitanya. Pertama, mereka melihat dengan mata zahir. Yang kedua, mereka melihat dengan mata hati. Maka mereka sebut basar wa basirah. Basar itu mata zahir, basirah itu mata hati. Okey tuan-tuan, apabila mereka melihat dengan 2 mata, pastinya sudut yang mereka lihat itu lebih luas berbanding dengan mereka yang melihat sesuatu dengan sudut ataupun dengan melihat sesuatu dengan mata sahaja. Okey, saya letak dulu perkara yang nak dilihat tu dengan X. Nanti X itu saya bawa kepada isu kita pagi ni. Okey, setiap X tadi yang menjadi simbol kepada sesuatu perkara yang mereka lihat, paling kurang orang sufi itu akan melihatnya dari 4 sudut. Sudut pertama ialah respon ataupun sikap. Apabila orang sufi bertemu dengan satu benda, mereka akan berfikir apa sikap mereka terhadap benda itu. Jika perkara iaitu ataupun X tadi menyebabkan sikap mereka responsif dan juga positif, maka pada orang sufi X tu baik walaupun mereka tak suka. Kan, walaupun mereka tak suka, apatah lagi jika mereka suka. Jadi yang mereka lihatnya bukan X tu, tetapi apa
reaksi mereka terhadap X. Misalnya kita katakanlah ya, X itu kita jelmakan dia dengan Maulidur Rasul. Kan minggu depan kita sambut Maulidur Rasul. Jadi bila mari Maulidur Rasul tu, maka orang sufi akan tanya apa reaksi mereka terhadap Maulidur Rasul. Jadi kalau mereka merasakan dengan datangnya tarikh kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan mereka merasa rindu, mereka rasa teruja, mereka rasa terima kasih dengan Nabi, mereka rasa seolah-olah Nabi itu ada bersama mereka, mereka rasa nak sangat. Jadi bermaksud kedatangan Maulidur Rasul itu telah memberi respon pada diri mereka yang baik. Jadi bagi orang sufi, mereka menganggap menyambut Maulidur Rasul itu baiklah. Sebab gitu. Tapi kalau datangnya sambutan Maulidur Rasul, mereka mula minta grant 30,000 nak buat makan, sembelih burung garuda, asyik makan je. Jadi tak baik mana tu. Bukan itu yang nak daripada Maulidur Rasul. Ataupun mari je Maulidur Rasul bergaduhlah sama kita, hak tu kata kena buat, hak ni bid'ah, hak tu hak. Jadi buat apa Maulidur Rasul kalau nak bergaduh, tuan-tuan? Ya, yang kita naknya kita tanya bila benda tu datang, apa reaksi kita? Kalau reaksi kita terhadap benda tu baik, maka orang sufi kata benda tu baiklah. Contohnya pasal zikir. Zikir ni tuan-tuan, saya lah ya, secara peribadinya saya tak berapa setuju kalau orang kata siapa berzikir dia tertidur itu lemah iman. Saya tak apa setujulah. Sebabnya kita berzikir ni perut bucik belaka tuan-tuan. Kita ni tua dah. Bila kita tua, saluran darah kita tu tak berapa longgar. Dia sempit, kolesterol banyak. Jadi bila kita berzikir tu, banyak faktor yang menyebabkan kita tidur. Aircon sejuk, hujan pula, pada tu kolesterol tinggi, oksigen tak sampai ke otak. Maka lepas tu alunan zikir tu email kita pula serak-serak basah. Nak buat macam mana? Cuba tu email kita zikir macam nyanyi lagu rap. Rasa tak tidur pun tuan-tuan. Jadi dia bukan faktor iman, banyak faktor yang menyebabkan kita tidur. Tapi orang sufi kata kita zikir terlelap. Pasal kita pun sedar, sambung lagi zikir. Sambung terlelap, sedar, sambung lagi zikir. Maka bermaksud bagus tu. Bagus macam tu. Sebab ada dalam kitab hikam, kita pernah lalu. La tatruka dzikra li adami hudurika ma Allahi fihi. Jangan sesekali mu tinggal zikir tu walaupun dengan alasan kalau zikir pun tak ingat Allah juga. Tak sedut layan cara tu. Kita kan dalam perjalanan menuju pada Allah. Jadi kalau tuan-tuan berzikir, ngatuk jatuh tasbih, ambil pula, sambung balik, betul kan? Jadi bermaksud respon tuan-tuan tu baik, jadi tak ada masalah dengan ngantuk. Tak cari cuba tuan-tuan tengok orang zikir semua pejam mata. La ilaha illallah. La ilaha, sambung lagi. Jadi orang sufi kata Allah tengok ngatuk-ngatuk pun zikir lagi. Okeylah tu tuan-tuan. Baguslah. Macam tuan-tuan bila mari je solat subuh walaupun ngantuk, cari tiang kat belakang tu, separuh telinga dengar, separuh lagi tidur. Okeylah tuan-tuan. Daripada balik tidur, baik tidur sini tuan-tuan. Kalau mati pun orang panggil mati dalam masjid, di dalam majlis ilmu. Ilik kata bunyi. Walaupun sebenarnya dia tidur. Tak apa tuan-tuan. Jadi itu cara orang sufi mikir. Amba tengok duk baca buku dia tu gitulah, iaitu bila sesuatu benda itu berlaku di depan mereka, mereka akan tengok apa reaksinya. Kalau sikap kita terhadap benda tu adalah respon dan positif, maka orang sufi tak kisah pun apa benda tu. Yang penting sikap kita terhadap apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Itu perkara yang pertama. Dimensi kedua ataupun sudut kedua orang sufi pula, apabila mereka berfikir, bertemu dengan sesuatu, mereka akan tengok rupa benda tu. Mereka akan tengok rupa benda tu. Jadi sesuatu benda ini tuan-tuan, pada orang sufi mereka ada dua rupa. Satu rupa zahir, yang satu lagi rupa batin. Satu rupa zahir, satu rupa batin.
Jadi bagi ulama fiqh, ulama syariah, ulama hadis, ulama tafsir dan sebagainya, mereka menitik beratkan tentang rupa tu. Misalnya tuan-tuan mengaji tajwid dengan Tok Imam kita. Tok Imam kita akan menekankan mengenai makharijal huruf, sifatul huruf, al-mudud, iaitu mak-maknya, ahkam dan sebagainya. Itu adalah rupa kepada pelaksanaan tadi. Jadi apa yang imam kita ajar tentang tajwid tu, betul lah tu. Itu adalah rupa. Rupa kepada satu benda. Dan rupa itu dipanggil rupa zahir. Bila tuan-tuan semayang, maka ustaz yang mengajar semayang pada tuan-tuan akan minta tuan-tuan angkat takbir. Ibu jari kena cuping telinga bawah, jari telunjuk kena cuping telinga atas. Lepas tu hendaklah angkat takbir, badan jangan membongkok. Bila rokok kena jadi nombor 7 baru dikira, betul kan? Kaki, ustaz mengajar pasal kaki, letak masa sujud tu satu kuliah, letak kaki saja. Kaki tak begini tak. Itu rupanya. Dan kita kena ikut pun. Sebab itu rupa bagi satu-satu pelaksanaan. Tapi orang sufi kata rupa tu betul kita kena ikut. Tapi kadang-kadang banyak faktor menjadikan rupa itu tak berapa menjadi. Rupa tu, misal contohlah, kalau saya contoh orang lain kan kena saman. Masa saya muda-muda dulu, rokok saya nombor 7. Rokok comel sangat, nombor 7 lah. Tapi bila tua ni rokok dah jadi nombor ni. Sebabnya sakit pinggang, lepas tu perut bucik, tak turun. Jadi adakah pada ketika tua ni sembahyang kita tak sah? Sah. Sebab tak boleh nak pergi dah, lekat perut. Kalau muda macam tu haji ni, kurus comel kan, okeylah, rokok dia 7 lagi lah. Jadi bermaksud tuan-tuan, kadang-kadang rupa pelaksanaan tu dia dikuranglah sikit. Jadi orang sufi kata kurang pada rupa tu tak apa sangat. Sebab yang penting ada benda lain selain pada rupa tu. Ada benda lain, bukan rupa saja. Tapi kalau buat rupa tak betul langsung pun tak betul jugalah. Sebab itu ada ungkapan dalam ilmu tasawuf ini, kata dia sesiapa yang belajar fiqh tanpa belajar tasawuf dia jadi fasik. Siapa belajar tasawuf tapi tak belajar fiqh dia jadi zindik. Jadi dua-dua tak nak, betul kan? Yang naknya ialah belajar fiqh dahulu, lepas tu belajarlah tasawuf. Jadi apa yang ulama fiqh cakap tu kena ikutlah. Sebab dia mengajar rupa. Tapi orang sufi kata betul, rupa itu kami akur kerana itu ketentuan syarak. Tapi ada kala ada benda lain lebih penting dari sibuk dengan rupa tu. Ada benda lain lebih penting daripada sibuk dengan rupa. Kenapa orang sufi kata gitu? Sebabnya Allah banyak kali sebut orang semayang masuk neraka. Wailul lil musallin. Jadi bila ditanya kenapa semayang dah, bermaksud rupa semayang tu sudah dibuat, kenapa masuk neraka juga? Bermaksud ada benda yang penting daripada rupa tu sudah diabaikan. Jadi orang sufi kata rupa kena ikut, tapi fokus sebenar bukan pada rupa tu. Fokus benar pada benda lain. Jadi kalaulah rupa itu adalah matlamat, kenapa ada jamak, ada qasar, ada tamak? Dah rupa tu penting, kenapa sembahyang 4 rakaat tu sekejap ada 2, sekejap ada 4? Jadi itu menunjukkan bahawa rupa tu tak penting, tapi bukan bermaksud tak penting boleh diabaikan. Ada benda lain yang mereka tengok juga. Maka lahirlah suatu ungkapan daripada apa mereka sebut tadi, rupa bagi satu-satu pelaksanaan ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan detail sangat, maka akhirnya tuan-tuan tak boleh nak buat. Tuan-tuan detail sangat, akhirnya tuan-tuan tak boleh nak buat. Belajar banyak sangat, last sekali malah nak buat. Sebab dalam sangat. Antaranya cerita Allah Ta'ala sebut, cerita Bani Israel dengan orang yang mati kena bunuh. Bila dia tanya Musa, ada orang kaya kampung kita ni kena bunuh Musa, nak buat mana? Musa kata, mu cari lembu, sembelih, ambil ekor, katak orang tu. Kan simple je. Tapi dia pergi tanya banyak, nak lembu besar kau kecil.
nak lembu. Last sekali makin payah. Maka turunlah ayat Quran, la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan banyak sangat tahu, sapamu payah nak buat. Cuba tuan-tuan bayangkan, tok guru tajwid tuan-tuan ada 5 orang. Kan? Seorang tok guru Kelantan, seorang tok guru Kedah, seorang tok guru Jawa, seorang tok guru Arab, seorang tok guru India. Last sekali tuan-tuan tak baca Quran sebab ramai sangat tok guru tuan-tuan. Tuan-tuan tahu nak sebut dot. Ambo ngaji seorang je tok gurunya, ambo tak ngaji marilah Jibril dah pun, ambo pakai seorang tu je. Sebab ngaji pakai ramai tok guru tajwid makin pening nak sebut lagu mana tak tahu. Ambo ngaji dululah. Ada mazhab bila nak sebut dot, ujung lidah kena duduk tepi gigi belah kiri. Walau itu seorang tok guru. Tok guru kedua kena belah kanan. Walau tok guru ketiga kena depan. Walau tok guru keempat kena pusing. Walau jadi tuan-tuan nak baca mana? Dah tok guru tuan-tuan 4 orang. Walau tak kayak gitu tuan-tuan. Dia tuan-tuan cari seorang cukup. Ni orang perempuan suka ngaji tajwid banyak-banyak. Habis syekh sepak benda-benda masjid ngaji tajwid tuan-tuan. Jadi orang sufi kata tajwid tu kenalah belajar, betul lah sebab apa tak. Tapi kena ingat ngaji tajwid tu ada 28 hukum je tajwid ni, tak banyak mana. Buku tajwid muka suratnya paling banyak 25 muka surat. Tapi takkan 25 muka surat tuan-tuan ngaji seumur hidup. Jadi bila dah pandai tajwid itu rupa, yang lebih penting dari tajwid itu ialah baca Quran tu. Lepas tu baca Quran tu ada lagi lebih pentingnya tadabbur. Ada benda lagi yang kita nak pergi jauh dari Quran tu. Bukan tajwidnya, tapi tajwid itu kena baca lah dengan tajwid. Baca tak kena tajwid tak betul juga ni duk baca Quran mengikut lagu Pakistan ataupun lagu India. Tak jadi juga yang tu. Kena ikut tajwid lah. Jadi bermaksud tuan-tuan, orang sufi kata rupa tu ada. Tapi bagi kami tidak melihat rupa sesuatu pada bentuknya. Kami melihat sesuatu pada hakikatnya. Jadi seolah-olah bagi rupa satu benda, dia ada hakikatnya. Hakikat itu sering digambarkan sebagai unsur asas kepada satu perkara. Unsur asas ini tuan-tuan, apabila kita sebut satu benda, maka keupayaan kita melihat perkara tersebut pada makna yang dikehendaki oleh syarak itu dinamakan rupa hakiki. Keupayaan kita melihat perkara yang dikehendaki oleh syarak adalah rupa hakiki. Misalnya tuan-tuan, bila tuan-tuan belajar agama, tuan-tuan diperkenalkan oleh ustaz lebih daripada 1000 istilah. 1000 istilah, banyak sangat istilah tuan-tuan dengar. Maka untuk menampakkan kononnya tuan-tuan ini orang berilmu agama, maka tuan-tuan pun gunalah istilah itu dengan lancangnya. Macam tuan-tuan pergi ke bank komersial yang tidak dimiliki oleh orang Islam, pergi Hong Leong Bank, Affin Bank ke apa benda, tuan-tuan pergi, tapi mereka menjual produk Islam, kan? Jadi mereka sebut istilah tu bunyi arak je Islam selalu, kan? Baik bersama laju, tuan-tuan pun mesti Islam ni sebab namanya arak, betul kan? Tapi bila tuan-tuan tengok, betul kah? Jadi samalah dengan tuan-tuan. Bila tuan-tuan bercakap, tuan-tuan guna istilah agama tu sedap benar. Kita mesti sampai kepada maqam mutajalli, belum kita kata gapo dia tu. Tahu ambok tak tahu. Waktu sebut sedap tu. Dah orang sebut, sebut boleh juga. Jadi tuan-tuan, itu masalah tuan-tuan. Sebut sedap lah. Jadi maka sebab itulah orang sufi kata kami tak kisah sangat dengan sebut-sebut tu. Yang kami kisah bila perkara itu apa hakikat yang ada di sebalik perkara tu. Itu lebih penting daripada rupa zahir tadi. Itu perkara yang kedua.
yang menjadi sudut yang difikirkan oleh orang tasawuf tentang sesuatu. Perkara yang ketiga, tuan-tuan, apabila orang sufi melihat sesuatu, orang sufi terlebih dahulu akan melihat tujuan perkara tadi. Mereka percaya sangat bahawa Allah SWT apabila suruh kita buat sesuatu, mesti ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Kegagalan mengetahui tujuan sesuatu perkara tadi adalah kegagalan untuk menyempurnakan pelaksanaan perkara tadi. Dan yang keempat terakhirnya ialah kesan kepada orang tadi. Jika kesan daripada perkara itu adalah baik, maka baiklah X tadi, walaupun ianya kelihatan tidak baik. Kalau kesan kepada seseorang itu tidak baik, maka tak baiklah X itu, walaupun nampak zahirnya baik. Masih ingat tak kita bercakap tentang bersahabat? Tak kira tak silap saya pada awal-awal tahun, Tuan Syekh kata apa? Wali antas haba jahilan la yarda an nafsihi khairum min antas haba aliman yarda an nafsihi. Kata Tuan Syekh, kalau kamu berkawan dengan orang yang tak ada ilmu, tapi dia tak dengar cakap nafsu dia, lebih baik daripada kamu berkawan dengan orang ada ilmu, tapi orang ada ilmu tu ikut nafsu. Jadi orang yang tak ada ilmu tu kan nampaknya tak baik, tapi kesan daripada orang jahil tadi yang tak ikut nafsu dia, kesannya baik sangat pada kawan dia. Kesannya baik. Tapi kalau tuan-tuan berkawan dengan ustaz, dengan orang ada ilmu, masuk dengan azan je, dia ajak pergi tengok wayang. Kata tak apa, boleh jamuk misalnya kan. Jadi buat apa berkawan dengan orang tu? Walaupun dia ada degree PhD ke apa benda daripada si Melaya ke, tak kisahlah. Yang penting dia apa kesan dia terhadap aku. Kalau dia membawa kesan aku jauh daripada Allah, siapa pun dia tak baik. Maka sebab itu X tadi, orang sufi tak kisah sangat apa X tu. Yang penting apa kesan orang tadi pada aku. Walaupun dia mari daripada England, tetapi bila kita duduk dengan dia, dia tidak membawa kita kepada taat perintah Allah. Orang sufi kata tak baik orang tu. Tapi kita jumpa dengan orang uluyam, kok dia aja, cakap kedah aja begitu. Tapi bila kita duduk dengan dia, dia bawa kita pada Allah. Biarlah dia mari USJ ni jual derian, tapi dia bawa kita pada Allah, maka dia lebih baik daripada orang tadi. Jadi bermaksud orang sufi bila dia tengok sesuatu, dia tengok pada empat itulah. Jadi sekarang tuan-tuan dah faham ya bagaimana mereka berfikir. Balik kepada bicara kita pagi ni. Kata Tuan Syekh, pagi ni Tuan Syekh kata, oleh kerana cerita mengenai perjalanan menuju pada Allah ini dalam lingkungan orang sufi tu dia popular. Bagus. Macam tuan-tuan tengok orang tabligh. Orang tabligh ni tuan-tuan, bila dia keluar tabligh itu, mereka claim apa yang mereka buat itu dia panggil keluar di jalan Allah. Maka semua ayat-ayat Quran yang berkait dengan keluar di jalan Allah, orang tabligh claim dialah. Dia claim begitu. Jadi pada saya, tak apalah, betul lah. Mereka pergi ke masjid, mereka semayang, mereka ajak. Itu okey lah, tak ada masalah pun. Tak ada apa pun pada claim itu. Boleh pakai. Bila mereka balik daripada keluar tabligh itu, mereka akan ada satu majlis, dalam bahasa Urdunya disebut Karkuzari. Karkuzari itu maksudnya ketua ataupun amir jamaah itu ataupun orang kanan dalam jemaah itu akan bercerita pengalaman mereka keluar. Jadi jemaah-jemaah yang datang ke masjid akan dengarlah, dia akan bercerita kami sampai di satu tempat di Bangladesh, tengah-tengah nak beroknya tagur kau orang lari lepas pada tu sampai di Rusia orang masuk Islam, sempat naik kapal selam Rusia pergi ke Antartika lah, macam-macam dia cerita. Jadi cerita tu bagus sebab bercerita pengalaman mereka tadi berjalan menuju pada Allah. Tapi lama kelamaan cerita tu menjadi rangsangan kepada orang tadi. Oh, nak pergi juga kita keluar Rusia lah, boleh naik kereta kebah. Betul kan? Asalnya pergi untuk cari Allah, tapi dek kerana cerita tu sedap sangat, dia jadi gitu, dia kan pergi. Oh, kawal demo keluar tabligh berapa negeri dah. Orang Malaysia tak habis lagi.
round the world. Sekarang fikir nak pergi planet Mars pula, betul kan? Dia jadi pusing gitu pula. Maksudnya tuan-tuan, betul cerita tu asalnya. Cerita tu asalnya betul. Macam kita tengok kerajaan hantar budak-budak Melayu pergi belajar di Amerika, pergi ke UK kan, tuan-tuan semua kan belajar kat barat belaka. Abang ngaji Universiti Melaya ajalah, sebab masa tu bajet tak ada, kesian kamu, betul kan? Jadi masa tuan-tuan nak pergi tu, pegawai kerajaan akan beritahu, pergi kat sana tu belajarlah, tak usah duk hitam, mata biru, mata merah, ngaji je, pas belajar lulus balik, gitu kan? Tapi ada hak bengong, betul kan? Lepas sana tu ada orang suruh belajar di universiti terkemuka, kerana sibuk dengan mata biru, mata merah, akhirnya tak lulus kat situ, pergi ambil universiti hak kelas rendah kat Amerikan. Macam-macam ada universiti tuan-tuan. Hak tipu CJ pun ada kat Amerikan. Jadi dia baliklah CJ hak tipu. Lepas tu dia kata balik mana? Balik Amerika, tuan-tuan. Samalah juga ustaz-ustaz pergi ngaji Mekah, tuan-tuan. Saya ngaji Mekah, saya tahulah ramai hak tidur dari ngaji, tuan-tuan. Nikah dengan mualak Thailand tu duk jahit piyah rumah, duk jahit piyah nak cari duit. Kelas tak masuk kat masjid, tapi lepas 12 tahun duk Mekah balik pakai serban besar, abang ngaji Mekah 12 tahun. Padahal dia tak teringat dalam majlis tu ada juga hak sekali dengan dia dulu. Kawan tu kata tidur 12 tahun bukan ngaji. Ada gitu. Jadi bermaksud apa-apa pun tak perlulah tuan-tuan gelak kat siapa-siapa. Dekat orang tabligh pun ada, dekat ustaz pun ada, dekat ngaji England pun ada. Nak beritahu di mana orang itu tersasar dari tujuan asal. Tu je nak sebutnya. Tersasar. Jadi bila tersasar dari tujuan asal tu, berlaku dalam semua bentuk lah. Jadi oleh kerana pagi ni kita bercakap dalam konteks mencari Allah, maka wujud satu suasana di kalangan orang sufi tadi, apabila mereka duduk bercerita, berjalan, akhirnya orang-orang yang berjalan nak cari Allah ni, dia terlupa dengan Tuhan. Dia asyik duduk seronok dengan cerita berjalan. Misalnya tuan-tuan, bila kita orang biasa, bila kita jumpa syekh, kita jumpa syekh sufi ke apa benda, apa yang kita nak daripada syekh tu? Sepatutnya bila kita jumpa syekh sufi, orang wali, syekh, maksudnya orang baik-baik tadi, kita jumpa dia ialah kita nak minta dia berkat dia, dan dia bawa kita jumpa Allah. Hak tujuan asalnya. Tapi apa yang berlaku kadang-kadang dengan orang yang asyik follow syekh ni, ialah selfie upload dekat Facebook. Kadang-kadang dia jadi gitu. Syekh sentuh dia pun selfie, syekh pegang dia pun selfie, dia sakit mata pun selfie, dia sakit kepala pun selfie. Akhir sekali upload tu setiap 5 minit. Jadi kita pun tanya, awak zikir ke awak pegang telefon? Dia akan jadi gitu tuan-tuan. Mula-mula tu betul, bukan syekh tu tak baik, tak ada masalah dengan syekh tu. Tapi dia, jadi sebab itulah dia pesan kat kita pagi ni, kata dia, oleh kerana bila kita nak berjalan pada Allah, perjalanan kita tu jauh, panjang, boleh berlaku macam-macam di tengah jalan tu. Boleh berlaku macam-macam. Memang hasratnya baik dah, duduk pada rail yang betul dah, tapi macam-macam boleh berlaku. Tuan-tuan tengok kan 2 hari lepas, kerap berlaku kebakaran kos apabila perjalanan jauh daripada Karachi pergi ke Peshawar. Perjalanan tu jauh tuan-tuan, lebih kurang 1,600 km. Balik Kelantan 400 km pun sehari dah. Cuba bayang kereta api Pakistan. Itu yang terbakar kos tu semua bawa dapur berlaku. Tuan-tuan, dia masuk dalam tu, katnya meletup. Berjalan betul lah. Perjalanan tu jauh. Kalau perjalanan dekat-dekat, okey lah tuan-tuan. Bila jauh ni boleh macam-macam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak kahwin lagi, cuba kahwin dengan orang Kelantan. Dalam perjalanan tu macam-macam. Mula-mula sampai Gombak, baloh dengan bini dulu. Lepas tu dah sampai Merapuh, baik balik. Lepas tu baloh pula. Dah lama tuan-tuan. Macam baloh lah tuan-tuan. Tapi orang kahwin dengan setapak kat Ceras tu, tak sempat nak balah siapa-siapa, Jadi sebab tu Tuan Syekh kata perjalanan tu jauh, walaupun jalan yang kita lalu tu betul dah,
Kan masih ingat tak orang Tuan Syekh ada sebut dekat tempat lain, la akhafu alaikum an taltabisu turuqa walakin akha alaikum an yatasallata alaikum syaitan wan nafs. Kata Tuan Syekh, bila kamu dah masuk tasawuf, aku tak risau pun mau ikut tarikat mana, Naqsyabandi, Qadiriyah, aku tak risau pun, sebab semua tarikat bawa pada Allah. Tapi aku takut dalam duk tarikat tu mau ikut nafsu, mau dengar setan. Betul lah. Tak ada masalah dengan tarikat tu. Tapi yang risaunya, dia duduk soho dengan zikir dia. Dia mau zikir berapa? Tu rendah. Zikir kawet. Wali 12. Punah lah. Jadi sebab tu kata Tuan Cik, betul, berjalan tu semua orang nak balik pada Allah. Nak balik. Kerana perjalanan tu panjang, maka kata dia, aku takut sangat berlaku kat tengah-tengah tu, kamu terhilang fokus tu. Kamu asyik dengan benda lain yang menjadikan kamu dah tak nak bergerak. Kamu nak duduk situ sebab dia sedap. Contoh sedap ni kan tuan-tuan. Mula-mula kita mari masjid, kita tak sedap lah. Sebab kita teringat entertainment kat luar tu sedap lagi. Tapi kita pun lazimkan diri kita dengan berzikir. Lazim. Lepas tu lama-lama kita ada geng masjid. Kita ada geng zikir ni lah, kita pun duduk dalam masjid. Jadi bila kita zikir, masjid kan takkan dia nak tutup aircon orang zikir. Jadi dia pasang aircon. Lepas tu aircon tak payah bayar, di rumah kena bayar. Tak kan? Dia berzikir dalam masjid. Lepas tu dia duduk. Lepas berzikir, ada makan nasi lemak. Tak payah pergi kerja, betul kan? Jadi lama-lama tuan-tuan, sedap juga duduk masjid ni tuan-tuan. Semua percuma, betul kan? Lepas tu orang panggil kita ustaz, walaupun kita bukan ustaz pun. Sungguh tuan-tuan, bila orang tu dia ikut Jumaat Tabligh kan, dia pakai piuh semua. Lepas tu janggut panjang. Lepas tu bawa tongkat pula. Mesti orang panggil Tok Guru, betul kan? Padahal dia mungkin driver van jenazah aja. Bukanlah nak hina dia tu. Tapi maksudnya dia tidak selayak pun, tapi dah macam tu orang panggil ustaz. Jadi orang pun hormatlah dia, beri pala kambing, kari tu kari ni. Lepas tu tengah-tengah makan orang tanya, ustaz, baca doa sikit. Baca doa. Lepas sudah baca doa, ustaz, hamba ada masalah ni. Orang apa dia? Hamba ada begini. Mari ustaz doa sikit. Sembuh pula lagi hebat testimoni. Lah. Jadi lama kelamaan dia tak tahu ke mana. Allah tu tak tahu ke mana. Dia dah seronok. Jadi orang sufi kata kesian orang tu asal-asalnya nak balik pada Allah. Asalnya. Tapi duduk tengah jalan tu nyeralik lain. Dia pusing. Kali. Jadi samalah pagi ni Tuan Syekh kata, perjalanan menuju pada Allah tu jauh. Jadi aku takut kamu asyik duk dengar cerita sampai pada Allah ni benda ni dapat. Lepas tu duk khoyah nak benda tu. Tuan-tuan. Nak kayalah nak benda tu, nak benda ni. Tapi kata dia, yang betulnya kata dia, bila kamu fokus pada Allah dan jangan kisah benda lain. Allah aja yang kamu nak. Jadi bila kita fokus, kita tak cara dah ke benda lain, maka perjalanan kita itu kadang-kadang lebih pendek dari orang lain. Sebab apa? Sebab kita tak sibuk benda lain. Kita duk sibuk dengan Allah aja, tuan-tuan. Tapi kalau kita asyik pada ropo-ropo kosmetik itu, maka kita akan tengok kita terbeban dengan kosmetik tadi. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita bercakap tentang adab, kita bercakap tentang adab, maka adab itu adalah suatu kosmetik ataupun suatu dekoratif yang dibuat oleh para ulama untuk menjadikan kita tadi lebih mudah sampai kepada Allah. Adab tu dekoratif yang kita kena ada untuk menjadikan kita sampai tadi kepada Allah lebih sempurna. Tapi kalau dekoratif itu telah membebankan kita, maka kadang-kadang dekoratif itu perlu ditinggalkan. Apa perlu ditinggalkan? Misalnya kita bercakap mengenai pakaian yang sempurna untuk solat dengan takbiratul ihram. Misalnya kita terlewat datang. Oleh kerana dekoratif kita nak semayang ni, kita ada serban.
Kita pakai jubah, lepas tu bawa selempang lagi, lepas tu ada tasbih dalam poket, lepas tu minyak angin, kayu sugi, betul kan? Duit RM5 sebab nak masuk dalam tong. Macam-macam lah semua dia punya tool. Orang baik-baik ni ada berlaku dengan kita tadilah. Jadi kita pun satu hari turun-turun kereta sebab parking tak ada jalan-jalan, sampai pintu masjid ni tinggal selempang. Tok Imam dah nak rokok dah. Dia ambil selempang dulu sebab ni sunnah Nabi. Ni dulu lah. Jadi kerana adab tu dekoratif tadi terlalu kita tekankan, maka kita asyik duk berak dengan benda tu. Lepas tu bila dah lama tiap-tiap kali kita semayang ni, kita ada sejadah asing. Tak cukup sejadah masjid. Hak selempang kita letak. Lepas tu nak semayang letak kunci kereta. Hak macam nak kunci karun tu letak. Lepas tu tak minyak wangi, tak apa benda tu, kita pasal Allah. Wah, kita berasa semayang kita tu perfect. Sebab semua dekorasinya ada. Dengan subah, dengan apa. Baguslah semayang tu, tak ada apa pun. Tapi bila kita jeling ke budak sebelah tu, semayangnya pakai seluar jeans sebab dia budak atas makanan, koko food misalnya kan. Ataupun Brahim food, kita tak pakai ada panda food tu. Kita pakai hak lain kan. Brahim food tu pun tengok. Tak beradab dengan Tuhan. Betul kan? Jadi tuan-tuan, sebab itu kadang-kadang dekorasi yang kita buat tu bagus, bukan tak bagus pun, kerana dekat dengan Nabi dan sebagainya. Tapi kita cuba tengok ya, kenapa Nabi sendiri kadang-kadang dia berpakaian lengkap, kadang-kadang dia biasa je. Apabila dia kena lengkap kadang biasa, itu menunjukkan bahawa dekorasi itu bukan suatu kemestian. Janganlah sampai mengabaikan satu benda yang kita nak tadi kan, kita sebut tadi kan, jangan abaikan matlamat kerana mengutamakan rupa. Tadilah kan rupa tu. Jadi sebab itulah orang sufi sebut pagi ni, kata dia, bila kita asyik duduk dengan kelompok kita, kelompok orang berzikir, orang baca Quran, orang apa benda ni, kelompok tu dari satu sudut yang bagus, kerana dengan ada kawan dia menggalakkan kita, dengan ada kawan kita rasa lebih aktif, dengan ada itu bagus, satu side-nya baik. Tapi kita kena ingat juga bahawa setiap benda yang ada di dunia, dia ada kesan baik, dia ada kesan tak baik. Jadi mengignorekan ataupun mengabaikan, ya kan? Mengabaikan dia punya kesan buruk tu, kadang-kadang takut kita terjebak dengan kesan buruk dalam keadaan kita tak perasan. Kita tak perasan. Misal contoh ya, bila tuan-tuan pergi ke Pakistan, tuan-tuan masuk di pintu luar Pakistan tu, dia akan ada kopiah yang dia buat dengan jerami. Kopiah tu. Betul lah, kita sembahyang ni kena pakai kopiah supaya rambut kita tak tu dan ini. Tapi kadang-kadang ada orang memang kepala botak dah. Kepala dia botak je. Botak. Jadi dia pula bukanlah orang kampung tu, dia musafir. Dia sembahyang. Tapi orang Pakistan, tuan-tuan, kalau dia tengok je siapa semayang tak pakai piah, dia ambil lah piah jerami tu, rebung, dia rokok atas kepala, tuan-tuan. Ini kalau bagi dia, kalau semayang tak pakai piah tu macam tidaklah tak sah, maksudnya macam-macam lah dia punya falsafahnya, tuan-tuan. Bla-bla-bla gitu. Jadi kita pun faham lah, tak apalah. Tapi dia telah sampai ke satu tahap, kalau tak ada piah, tak boleh. Jadi kita cakap kat dia, kopiah itu adalah sesuatu yang baik, yang bla-bla. Tapi hari-hari tak ada, okeylah nak buat macam mana. Kadang-kadang orang ingat saya mengajar tasawuf pakai gini. Kadang-kadang jumpa kita dekat shopping komplek. Lepas salam tu dia tengok kita 3 kali. Tu dia mari. Tak Faisal lah. Oh iyalah. Dia kata macam Allah teruknya. Dia ingat Tok Guru tasawuf ni semua kena pakai serban, pakai selempang, jalan macam Jibril je. Kesian kau hamba, tuan-tuan. Hamba tak pakai seluar dalam luar, tapi tak pakai kopi je kena aku ni. Cuma dia tengok. Masalahnya saya dah tutup aurat, cuma pergi shopping, bawa anak bini tak. Tuan-tuan lagi teruk, nampak sekarang je pakai jumpa kelab golf. Allah. Nanti saya tak kata apa pun kat tuan-tuan, tapi tuan-tuan jumpa saya, Allah gitu. Apa yang jadi pelik tu?
Jadi hidup tu betul lah kalau ada orang tu boleh pakai jubah, pakai apa semua tu, itu terbaik lah. Tapi itu tidak menunjukkan bahawa orang tadi bila dia dah pakai macam tu, dia mesti akan masuk syurga. Yang penting kita ada satu batas besar, di mana batas tu orang tu tak langgar. Okey lah. Tuan-tuan bacalah cerita-cerita orang tasawuf. Ada orang tasawuf yang miskin, wali Allah tu miskin, bau pun busung. Dia nak mana dia miskin. Tak kena kata ni wali apa, ni wali terbalik ni. Jangan dia macam. Tapi bukanlah semua orang sufi kena busuk belakang, tuan-tuan. Apa yang nak dibusuknya itu satu, mungkin dia begitu. Maka sebab itu bentuk orang sufi tu banyak passing. Banyak passing tu banyak type. Type ni. Jadi tuan-tuan ikutlah, tuan-tuan nak type tu, type ni. Sehingga seolah-olah ya ada viral dekat video tu, dekat YouTube tu, seorang itu dianggap wali Allah kerana dia rambut bergolo-golo macam alien tu. Lepas tu dia duduk, ini wali Allah. Lepas tu dia cakap tak ada orang faham. Jadi ukuran wali tu dia cakap orang tak faham, rambutnya pelik pada orang, bajunya dan tubuhnya tak pernah mandi. Kalau lagu tu tuan-tuan, kesianlah Habib Jufri, Habib hok bau sedap tu, ini tak wali lah tuan-tuan. Jadi sekarang kita faham bahawa type tu ada. Jadi tuan-tuan nak ikut, tuan-tuan ikutlah. Tapi tuan-tuan kena ingat, dalam rupa yang ada tu, jangan terlalu asyik dengan rupa tu. Jangan terlalu asyik. Rupa tu jika kita boleh buat dan dia membawa kita terus ke depan menuju Allah, maka betul dah tu. Tapi kalau rupa tadi sudah menghalang kita daripada terus kepada Allah, maka kena tinggal dah rupa tu. Sebab rupa tadi telah menjadi, daripada dia pembantu, telah bertukar menjadi dia penghalang. Jadi Tuan Syekh kata, bila kamu berjalan menuju pada Allah, kamu asyik duk dengar orang tu ada karamah, orang ni ada karamah, orang tu ada karamah, maka kamu pun beria-ria nak karamah juga, maka kamu sebenarnya telah lari dari Allah. Kalau sebut dalam istilah orang sufi, dah syirik dah. Syirik dengan makna kita duk nak benda lain, tak nak Allah. Tapi ada seorang lagi, dia kata dia fokus pada Allah, dia tak kisah je benda lain. Maka bila Allah dah sampai dekat dia, Allah bagi kat dia muka syafaat dan sebagainya, maka dia lebih cepat jumpa Allah berbanding orang yang berjalan tadi. Jadi apa yang Tuan Syekh nak sebut di sini, kita jangan tak percaya kepada orang kerana orang itu tidak ikut seperti kita. Misalnya tuan-tuan ya, saya pernah sebut dekat tuan-tuan bahawa seseorang itu bila nak kita percaya dia tu ustaz, kita kena percaya berasaskan 4 perkara. Kalau ustaz tu dia tak ada 4 perkara ni, maka kita ragu dia ustaz. Kita ragu dia ustaz, walaupun dia wataknya macam-macam. Pertama, ustaz tu nak tahu dia ustaz ke tidak, dia kena clear dia ngaji mana. Dia ngaji mana. Jadi bila sebut kena jelas dia punya CV, dia belajar kat mana, maka ada sebahagian orang dia hanya kira mesti belajar di universiti je baru kira. Tak betul. Tak betul tuan-tuan. Ada orang dia mengaji sekolah Harap, kemudian mengaji MCKK pula, dia gaji KIK, Kolej Islam Kelang, ataupun Maktab Mahmud Kedah, ataupun Mahad Muhammadi Kota Baru. Okeylah tu. Lepas tu daripada Mahad Muhammadi dia pun pergi Kuala Kubu, hafal Quran, lepas Kuala Kubu masuk UIA, dapat degree, lepas UIA pergi Musim Melaya, lepas Musim Melaya pergi SOAS dekat University of London, lepas tu balik Doctor in Islamic Study. Dia kita pun England tu ya. Jadi tak apalah, yang penting kita tahu dia belajar kat mana. Tapi ada orang dia tak belajar macam tu, dia ngaji pondok tu tuan-tuan. Pondok tu, pondok ni, lepas tu tanya dia, CJ ada CJ? Tak ada. Tak boleh makan. Tak boleh tuan-tuan. Sebab dia juga ada proses belajar. Proses belajar. Tuan-tuan, tak ada hebatnya orang mengaji Musim Melaya dengan orang mengaji di Yaman. Kerana ukuran hebat orang tadi bukan pada CJ-nya. Tapi dia sudah memenuhi syarat asas untuk kita percaya dia ustaz.
Tak apalah dia mengaji Mekah, dia mengaji Patani dan sebagainya. Cuma bila dia claim dia mengaji petani tu, kita kata pondok mana? So, dia kata adalah. Pondok mana? Adalah. Tengok-tengok rumah merah golok. Tak jadi tuan-tuan. Pondok mana? Sebutlah pondok mana. Tok Guru nama siapa? Sebab cara dia mengaji tu kan kena sebut lah. Jadi bila dia sebut baboli, babos ni, okey lah, tak apalah. Ngaji dia tu, belajar dia tu. Bolehlah kita kata dia ustaz. Jadi sebahagian kadang-kadang ada orang dia mempertikaikan orang lain kerana orang lain tadi tak masuk galu dia. Kan tak masuk galu PhD dia, tu tak masuk galu dia. Jadi bila awak dah masuk galu PhD Jordan ke PhD Usi Melaya ke, awak jangan ingat orang belajar ni kat PhD belaka. Gak ambo kenal tuan-tuan, ambo tok guru budak ambil PhD. Ada ramai orang bodoh. Ada PhD dah pun. Jadi bermaksud tak payahlah duduk bangga kita petikai yang orang. Tapi kalau orang tu bila kita tanya ustaz ngaji mana, masa ambo demam panas Syekh Qadir Jilani mari ajar ambo, tu masalah lah. Maka yang tu tak boleh pakai lah. Tapi kalau dia sebut dia ngaji pondok ni, tok gurunya ni, itu okey, boleh terima. Kerana sistem pendidikan dalam pengajian Islam tu tidak melalui sistem pondok, sekolah dan universiti saja. Maka malah pondok itu lebih awal. Asalkan dia betul-betul belajar, okey. Tapi kalau dia tidur pondok tu tak jadi juga. Tuan-tuan tahu tak ada satu ajaran dalam lebih kurang 6-7 tahun yang lalu, Tuhan Harun, orang Pahang, kena tangkap. Ni enggak ada dia. Tuan-tuan tahu dia punya kaya ke tidak? Dia ada townhouse atas bangunan UMNO tu. Mahal rumah tu. Tapi dia beli. Sebab anak murid dia sedekah. Hamba pun duk mikir nak tipu juga kali. Anak murid dia, kaya dia, Tuhan Harun. Tuan-tuan tahu dia ngaji mana? Tuan-tuan tahu? Hebat dia ngaji pondok Lubuk Tapoh Pasir Mah ni. Tapi yang saya tahu dia ngaji pondok Lubuk Tapoh tu sebab anak Tok Guru Ajillah Dr. Lokman tu pensyarah ketua jabatan fiqh dan usul dekat Akademi Islam. Dia kata memang Harun tu ngaji pondok tapi orang lain pergi ngaji dia pergi tidur. Tu tak jadi tu. Bukan salah pondok tu, cuma dia pergi daftar lepas tu tidur. Dia tak ngaji, tuan-tuan. Sama juga dulu orang pergi Mekah, orang lain semua ikut kuliah Syekh Mustafa di masjid, pergi ke Bukit Jiak. Dia duduk tidur jahit kain, jahit kepiah, jahit kain. Buat anak tiap-tiap tahun, beranak. Lepas tu balik. Tu yang baca kitab Jawi, Merapan tu. Sebab dia claim sebab dia tak ada sistem kehadiran, tak ada CJ, maka seronoklah claimnya. Dia ngaji 8 tahun, ambo lama lagi, nebelah. Padahal dia duduk sana tidur ya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk belajar di Al-Azhar, Al-Azhar lagi hebat. Bila awak dah sampai tahun 4, kan, belajar degree sampai tahun 4, awak akan diberi peluang untuk lulus seumur hidup. Maksudnya gagalkan tiap-tiap tahun tu boleh visa. Gagal boleh visa. Ada je orang duduk Mesir lama. Kan saya kan kenal dia balik kat tuan-tuan, Allah saya ni lama ngaji Mesir 16 tahun. Apa jadi 16? Sebab tahun 4 saja 12 tahun. Sistem tadi. Jangan gelak kat orang Mesir saja, samalah juga orang Melayu yang duduk di barat tu kan. Ada yang gikang kalikang je. Ada orang buat PhD dekat Edinburgh tu, dia asyik duk makan nasi lemak, nasi kerabu. Lepas tu balik ada PhD, tapi bila so jadi MC bahasa Inggeris, lari. Kan di sana cakap Inggeris, dia kata cakap Kelantan je. Hak tulis tesis tu terjemuh. Ada orang macam. Saya tak kata pada orang yang ke sana lah. Tapi ada orang yang kita kenal macam tu. Jadi cerita orang menyeleweng ni, jangan duk marah kat orang pondok saja. Orang duduk universiti pun ada, orang duduk England pun ada belaka. Jadi apa yang kita nak sebutnya ialah kita kena ingat dalam perjalanan yang panjang itu macam-macam boleh berlaku. Maka sebab itu kita kena betulkan niat kita tadi supaya kita tidak terpukau dengan benda-benda sedemikian. Dulu tuan-tuan, saya pernah cerita dekat tuan-tuan ya. Satu kali Tuhan bagi doa saya tu mustajab lah.
Jadi bila dah doa mustajab tu terhenti seketika, berasa nak jadi ustaz perubatan Islam pula yang begini. Cerita satu harinya begini tu. Tapi bukanlah kata pada ustaz-ustaz tu, saya cerita saya ya. Saya duduk mengajar orang, saya selalu ajar positive thinking. Kalau ada apa fikir begitulah. Masa tu saya tak dapat anak. Lama tak dapat anak, kat 11 tahun tak boleh anak. Dah ada 2 orang. Lepas 11 tahun tu tak boleh. Doa macam-macam lah ikhtiar. Kalau sekadar malam Jumaat tu dah sunat je, malam lain wajib, tak jadi-jadi juga contohnya. Satu hari ada seorang Tan Sri, dia mari jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya dengar kawan-kawan kata kalau nak anak mari jumpa Ustaz." Kata, "Sudah, ni sonsang kok mana pula kalau lah betul saya boleh nak anak, saya kau dapat anak lah kan." Tapi dah halang-halang dia mari dah, kita pun tak nak kecewa kan. Dia pun ceritalah anak sulung dia ni macam-macam ubat habis puluhan ribu dah, dekat ratus ribu dah pergi, teruk pada saya lagi tak dapat anak juga. Ada seorang kawan masjid kata jumpa Ustaz Faisal, dia boleh buat biar dapat anak dulu. Kita pun cover lain je lah, padahal kita teruk lagi kata kan. Dia kata, "Tak apalah Tan Sri, saya cubalah." Kita pun bacalah doa yang saya baca untuk saya juga. Benda sama yang buat. Lepas tu bagilah satu air. Bagi kat dia, kata, "Tan Sri, ini air. Cubalah minum, agak-agak dapat." 2 minggu lepas tu jumpa dia, dia senyum tu macam SpongeBob. Contoh, siapa kau telingu? Kata, Sudahlah lah. Dia mari duduk kat saya. Dia kata, "Terima kasih Ustaz. Habis doktor dunia saya cari tak dapat beri anak, tapi Ustaz punya air tawar, anak saya ngandung." Kita pun mesti dia bagi duit banyak. Dan dia bagi duit sungguh tuan-tuan. Dia bagi cek, dia tak tulis apa, dia tanda tangan. Dia kata, "Saya tak tahu nama Ustaz hak betul. Ustaz tulis lah. Lepas tu hak amount ni Ustaz tulis lah banyak mana." Dia tahu dah kita ustaz mana orang pitih tak ada, tulis 10,000 tu banyak dah, dia tahu dah lah. Takkan saya nak tulis juta, betul kan? Dia tak ambil lah ustaz, saya tak kisah pun. Saya simpan kat 2 minggu cek kosong tu. Tulis lah. Dia tengok, kalau aku ambil testimoni ni jadi ni jual air beranak, betul kan? Dia macam-macam dia mari dalam kepala. Asalnya semayang tu ialah sambil dengan semayang ajak kerana Allah je. Tapi bila dah boleh cek kosong tu, dia jadi lain tuan-tuan. Dia jadi benda lain. Dia last sekali dia telefon saya. Dia kata, "Ustaz dah tunai ke cek?" Belum lagi. Saya tulis maksud tu. Tulislah berapa? Ustaz nak tulis berapa? Berapa Tan Sri? Tulis je lah. Tak tulis berapa Tulis berapa Saya pun tulis 10, betul kan? Berapa tulis? 10. Kenapa sikit sangat? Allah nyesal. Tulislah 10. Oh, boleh 10 tu kan tuan-tuan. Mana ada orang bagi duit kat saya 10 hanya sekadar semayang ajak. Berasa nak tukar profession. Buka klinik mengandung pula itu baru boleh 10. Kau boleh 30, kau boleh 50. Kalau boleh jadi apa panggil orang kesayangan wanita pertama kerana mengandungkan dia, betul kan? Misalnya Agung kita permaisuri tak dapat anak, kan dia cerita payah juga dapat anak. Mungkin dia jumpa ustaz lain kan, jumpa saya, jadi penasihat Tuanku Sultan. Jadi bermaksud tuan-tuan, itu ujian dalam berjalan tu. Dia uji. Jadi sekarang Allah akan tanya, mu nak pitih kau, mu nak aku? Jadi kalau mu nak duit, aku berilah. Tapi mu tak jumpa adalah akunya, sebab mu asyik ke situ. Jadi sebab itu kata dia, walaupun kita dah mari masjid, kita dah ada geng-geng masjid, kita dah ada wirid, kita dah ada zikir, kita dah ada apa, dia kata kena ingat jalan tu jauh lagi. Maka lebih baik ada orang kita nampak dia selekeh, kita nampak dia tak ada tok guru, tapi dia fokus Allah.
Akhirnya Allah bagi kat dia mukasyafat, di mana dia bertemu dengan Allah, dia sampai kepada Allah lebih awal daripada orang yang duduk dalam tarekat, duduk dalam grup apa tadi. Jadi itu kata Tuan Syekh pagi ni dalam hikmahnya, kata dia ada orang itu berjalan dan dia asyik dalam perjalanannya itu, mereka akan terpesona dengan apa yang mereka lalui dalam perjalanan tadi. Tapi ada orang seorang yang lain pula, mereka terus tuju pada Allah dan mereka bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah. Setelah mereka sampai, maka mereka merasakan bahawa mereka sudah berada di akhirat walaupun tubuh mereka sedang berada di dunia tadi. Itulah cerita para sahabat dahulu. Bila mereka duduk dengan Nabi, mereka lupa dunia kerana mereka nampak akhirat tadi, sebab mereka fokus pada perkara yang sama. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara seperti itu ada benda yang boleh tuan-tuan buat. Mungkin tuan-tuan kata, macam mana ustaz nak jadi orang hak nombor 2 tu, yang tidak disebutkan dengan kelompok tetapi terus sampai pada Allah. Yang tu ada, boleh saya sebut, tapi saya nak sebut pun malu juga, sebab saya pun tak sapa-sapa juga.